Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 16 September 2021 bersama saya Vivi Amy Zaika. Tumpuan berita malam memfokuskan kepada kejayaan Sarawak mencapai sasaran dalam program vaksinasi COVID-19 untuk remaja. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg, seramai 65,252 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun bersamaan dengan 67.3% di seluruh negeri telah divaksin setakat 15 September 2021. Jelas Ketua Menteri, sebanyak 234 sekolah menengah telah terlibat dan 10 bahagian di Sarawak selesai menjalankan program vaksinasi hingga sekarang. Pada 15 September, hari Maret 2021, jumlah remaja yang telah disuntik Sarawak di seluruh negeri Sarawak ialah 65,252 orang. Daripada jumlah remaja yang kita anggap 289,000 yang telah disuntik dengan dos 1, iaitu kalau kita pecah lagi 16 tahun, 17 tahun, 61,271 orang, buat mana 63.6% dari populasi jumlah murid remaja 96,400 yang berumur 16-17, only 16 and 17. So we have done 63.6%. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau program vaksinasi COVID-19 remaja Sarawak di Pusat Pemberian Vaksin PPV Majma Mall pada Khamis. Difahamkan seramai 965 murid telah disuntik di PPV Majma Mall pada Khamis yang melibatkan seramai 557 pelajar dari Kolej Vocational Matang dan 408 pelajar dari Kolej Vocational Kuching. Kita telah mencapai peratus liputan dos 2 78.8%, iaitu termasuk mereka yang berumur 12 ke atas seluruh Sarawak. I'm talking for seluruh Sarawak. Dan ini adalah satu pencapaian yang telah kita target. We have targeted this target, meaning we are on track that before the opening of school on the 3rd of October, those who are 16 and 17 will be fully vaccinated. Sementara itu, Ketua Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada petugas yang terdiri daripada guru-guru, sukarelawan dan petugas kesihatan yang memberi kerjasama baik dalam menjayakan program vaksinasi tersebut. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Penasihat JPBN Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Sementara itu, wartawan UKAS sempat menemu bual penyelaras Unit Kesihatan Sekolah Bahagian Kuching Dr. Sachinder Kaur mengenai program pada hari tersebut. Di bahagian Kuching, kita ada 5 pasukan kesihatan sekolah dan jumlah enrolment murid 16 hingga 17 tahun yang termasuk untuk vaksinasi COVID adalah sebanyak 21,593. Okay. Dan hari ini di Pusat Pemberian Vaksin Majma Mall, kita ada sebanyak 965 orang murid yang dijangka ambil vaksin hari ini. Ini dari 2 buah kolej, Kolej Vocational Matang dan juga Kolej Vocational yang terletak di Batu Lintang, Kuching. Setakat ni kerjasama dari pihak ibu bapa amat bagus dan mereka selalu bertanya bila anak mereka akan diberi vaksin. Mereka memberi kerjasama yang bagus. Dan setakat ni tak ada masalah, semua bagus. Ibu kepada salah seorang pelajar Sekolah Vocational Matang, Metah Tian, turut berkongsi keterujaan anaknya untuk mendapatkan vaksin kerana tidak sabar untuk memulakan semula sesi persekolahannya pada Oktober nanti. Anak kami 16 tahun dari Vocational Matang. And then kami datang ke bangunan Dewan Masmal tu. Nang macam baguslah layanan
nang smooth, and then nurse pun macam yalah macamnya friendly. Senyum macam anak kami pun saya dah nervous juga, nak excited nak. Ya, maklum nak kalau dah vaksin kan dapat sekolah lagi. Yalah, tapi bagus lah, anak bagus. Pelajar Sekolah Menengah Matang Jaya, Kira Abdul Rahman, pula menyeru rakan sebaya agar segera mendaftarkan diri untuk divaksinasi sambil menambah proses pemvaksinan sangat mudah dan berjalan lancar. Proses mau ambil vaksin macam mudah lah, senang je. Macam saya dah si rumit, just perlu register, dia menyangkah tarikh datang. Pasal daftar lah, masuk pindah alam. Dia macam kebaikannya, kita boleh pola macam-macam lah, macam boleh keluar. Macam mun agak-agak kini kan mun saya dah vaksin saya langsung kedai. So bila dah ambil vaksin macam senang lah, dapat pergi sini lah beli barang pindah. Kami lekat ambil vaksin adalah banyak dapat pola mepat keluar, mepat beli barang pindah. Daya siapa-siapa yang belum ambil vaksin kita orang boleh ambil daftar kini lah, ambil kini. Sebab mun dah ambil vaksin senang, nak pergi sini pun senang. Berita seterusnya, sambutan Hari Malaysia kali ini cukup bermakna untuk seluruh rakyat bumi Kenyalang dengan kepulangan penuh kejayaan 5 atlet Paralimpik Sarawak selepas beraksi di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Kepulangan mereka bukan dengan tangan kosong setelah 2 atlet powerlifting, Boni Bunyau Gustin dan Jong Yiki, masing-masing menyumbang pingat emas dan perak untuk negara. Ketibaan jaguh para negara itu di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pada Khamis disambut oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah bersama Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Dalam pada itu, Datuk Abdul Karim sempat mengucapkan penghargaan dan berterima kasih kepada kelima atlet yang terlibat mengharumkan nama Malaysia, khasnya Sarawak pada kejohanan dunia itu. Pencapaian apa yang telah dicapai oleh atlet-atlet kita adalah satu inspirasi, satu kejayaan, dan harapan saya sekali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, yang akan dapat memberi dorongan, suntikan kepada atlet-atlet Sarawak yang lain. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada mereka yang telah dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan Sarawak, sekali lagi saya ingin merakamkan tahniah dan syabas kepada wira-wira kita yang telah pergi jauh ke Tokyo, pergi jauh ke Jepun untuk berjuang dan membawa balik kejayaan. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah turut berbangga di atas pencapaian semua atlet para Sarawak pada kejohanan tersebut. Pencapaian wira kita ini adalah satu pencapaian yang besar maknanya, bukan sahaja kepada Malaysia tetapi juga kepada rakyat Sarawak dan khususnya kepada komuniti OKU. Ini merupakan kali ke-7 penglibatan kali ke-7 para atlet dari Sarawak mewakili Malaysia dalam sukan Paralimpik ini. Dan kali ini ianya sangat-sangat besar maknanya, terutama sekali dari segi prestasi kerana 5 daripada 22 orang atlet Malaysia adalah dari Sarawak. 5 daripada 22. Menurutnya, misi skuad para Sukma Sarawak selepas ini adalah untuk muncul juara buat kali ke-14 pada Tamasya Para Sukma Johor 2022 dengan sasaran 68 pingat emas. Justru tegasnya, persediaan berpusat untuk 10 jenis sukan para akan dimulakan sebaik sahaja keadaan pandemik COVID-19 menjadi lebih selamat dengan sasaran semua pasukan boleh mula berlatih pada bulan Oktober 2021. Sementara itu, ketika ditemui wartawan unit komunikasi Awam Sarawak UKAS, Boni Bunyau dan Yiki sempat berkongsi rasa syukur dan gembira di atas kemenangan mereka. Pertama kali perasaan saya memang sangat gembira dan ini adalah pingat emas pertama saya di Paralimpik dan ini adalah Paralimpik pertama saya dan saya sangat bersyukur dapat emas di sana dan juga memecah rekod Paralimpik. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia dan juga khususnya rakyat Sarawak dan juga Kementerian Sarawak dan juga Kerajaan Sarawak
Saya memang amat berterima kasih kepada semua yang banyak menyokong saya, mendoakan saya. Terima kasih juga kepada mak dan juga bapa saya, Coach Jamil, Coach Sahib dan semua rakan-rakan saya. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Ucapan selamat Hari Malaysia, Malaysia berhatin. Selanjutnya, mengenai tinjauan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin di beberapa kawasan di Miri pada Rabu yang dilanda banjir kilat bermula pada Selasa. Tinjauan dilakukan bersama pasukan Pusat Hikmat SUPP Cawangan Senadin dan rombongan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Miri di sekitar kawasan perumahan Kampung Senadin Jaya, Desa Senadin, Kampung Damai Jaya Tudan Fasad 6, Lutong dan kawasan Riam Lama. Banjir kilat ini telah menyebabkan sebahagian besar rumah kampung dan jalan besar Kampung Senadin Jaya ditenggelami air. Tinjauan mendapati punca banjir kilat ini berlaku disebabkan Sungai Kecil Lutong tidak dapat menampung aliran air hujan serta beberapa longkang tersumbat akibat tumbuhan akuatik dan sampah sarap. Pihak JPS dan agensi terbabit kini dalam proses mengkaji pelan lebih menyeluruh untuk jangka masa pendek atau panjang agar masalah banjir kilat di kawasan terbabit dapat diatasi setiap kali hujan lebat melanda. Manakala di Sarike, rakyat di Sarawak diseru agar mengekalkan kemakmuran, keharmonian, perpaduan dan kesejahteraan sedia ada untuk generasi akan datang. Sehubungan itu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh menekankan 3 tarikh penting iaitu 22 Julai, 31 Ogos dan 16 September sebagai sejarah penting dan wajar disambut dengan semangat patriotik oleh semua rakyat. Beliau yang juga adun Kuala Rajang turut menyeru rakyat untuk tidak mempertikaikan tarikh tersebut dan harus memahami isi kandungan dan kejadian sebenar yang telah berlaku. Berucap dalam majlis ziarah komuniti anjuran jawatan kuasa Masjid Darul Saadah Taman Susur Jambu Sarike di Masjid Darul Saadah Taman Susur Jambu Sarike pada Rabu, Datuk Len berkata pembangunan infrastruktur seluruh Sarawak kini menjadi fokus utama kerajaan negeri mengikut potensi yang ada pada satu-satu tempat dan berpandukan acuan Sarawak. Tambahnya, pembangunan, pendidikan, kesihatan dan kestabilan politik adalah teras yang diguna pakai dalam membangunkan kawasan Kuala Rajang. Sementara itu, Datuk Len meneruskan usahanya membantu penduduk yang terkesan akibat menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dengan menyumbang bantuan bekalan makanan. Sumbangan menerusi Pusat Hikmat Kuala Rajang itu diagihkan kepada 36 pintu keluarga rumah panjang Puin dan 10 pintu keluarga rumah panjang Manggang di Kerubung pada Rabu. Bantuan berupa makanan asas itu bertujuan meringankan beban keluarga tersebut sepanjang pelaksanaan PKPD. Datuk Len juga berharap semua yang terlibat sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Laporan berikutnya, Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang telah menyantuni penduduk kampung Menuang Baru yang dilanjutkan tempoh perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dengan menyerahkan bantuan bekalan makanan. Sejumlah 37 bungkus bantuan makanan berupa barangan makanan seperti beras, mi segera, kopi, garam, minyak masak, susu pekat dan biskut telah diagihkan kepada ketua isi rumah KIR di kampung tersebut. Penyerahan dilakukan Paulus bersama pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada petugas Barisan Hadapan yang bertanggungjawab di Pondok Kawalan PKPD pada Selasa. Bantuan berkenaan adalah untuk menampung keperluan harian penduduk kampung dalam tempoh PKPD yang dilanjutkan dari 14 September 2021 sehingga 20 September 2021. Beralih dengan laporan di Meradong, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK termasuk Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK diingatkan agar tidak menyalahgunakan kedudukan mereka untuk kepentingan diri. Menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing, sikap tidak berintegriti JKKK atau KMKK akan menyebabkan masyarakat hilang keyakinan terhadap kepimpinan kerajaan dan pemimpin di peringkat akar umbi. Saya ingin tegaskan kepada tuan-tuan agar pengerusi dan ahli JKKK atau ketua masyarakat sentiasa menjaga imej sebagai pemimpin yang berintegriti tinggi. Saya tidak mahu ada di kalangan ketua masyarakat dan ketua kaum di sini menyalahgunakan
kedudukan jawatan mereka. Sebabnya, kalau KMTK tidak berintegriti, maka secara tidak langsung masyarakat tidak akan yakin dengan kepimpinan kerajaan serta kepimpinan tuan-puan di peringkat kampung juga. Datuk Ding berucap demikian dalam program Taklimat Kepolisan Komuniti Daerah Meradong Fasa 3 Siri 2 tahun 2021 pada Rabu. Beliau turut menggesa pemimpin akar umbi untuk memahami dan menyebarluaskan maklumat dan garis panduan SOP kepada masyarakat untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu, Residen bahagian Sarike, Felicia Tan Yahua dalam ceramahnya menggesa pemimpin peringkat akar umbi untuk mengekalkan integriti agar menjadi role model kepada masyarakat. Sekian edisi malam bersama saya VVM Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, jangan lupa saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2021 di Facebook UKAS, TVS dan Radio RTM jam 8.25 malam. Selamat Hari Malaysia.